Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله. Perbincangan kita masih lagi dalam muka surat ataupun halaman 122. Mulanya dengan dan firman-Nya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tulisan asal dan kita cuba balik bahasa dengan bahasa baru. Dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Artinya, berkata olehmu, hai Rasulullah, Tuhan aku lebih tahu akan bilangan Ashabul Kahfi itu. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah royak ke Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hai Rasul. Katakan makna dia pertanyaan daripada orang kafir. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa bilangi Ashabul Kahfi. Ada satu surah dia panggil surah Al-Kahfi. Dalam Quran tu banyak kisah ajaib. Antaranya ialah Ashabul Kahfi. Beberapa orang pemuda nak selamatkan iman dia masuk dalam gua. Dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun mengikut perkiraan yang dalam Al-Quran tersebut. Jadi oleh kerana benda kisah ni berlaku sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir lagi. Ada dikatakan selepas Nabi Isa. Antara Nabi Isa nak sapakan Nabi kita Nabi Muhammad tu, situlah berlakunya Ashabul Kahfi. Beberapa orang pemuda masuk dalam gua kerana nak mengelakkan diri daripada ditangkap oleh raja. Kerana raja tu raja bukan Islam, raja kafir, dia akan hukum mana-mana orang yang berimeh. Jadi cara nak selamat dirinya, dia pergi berlindung masuk dalam gua, tidur situ, dia tidur sungguh. Dia tidur ke Tuhan sampai 309 tahun. Baik. Jadi sebenarnya benda tu berlaku belum pada Nabi kita lahir, tapi oleh kerana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ummi, orang yang tak pernah mengaji sekolah, tak reti baca, tak reti menulis, tiba-tiba dia boleh royak cerita ni. Ini satu kepelekan, benda ajaib yang orang panggil mukjizat. Maka orang kafir pun akan tanya dia. Orang kafir tanya, berapa ramai Ashabul Kahfi? Jadi di sini macam-macam tafsiran. Tapi semuanya tidak tepat. Kerana Tuhan sendiri sebut, kalau orang tanya, Muhammad, berapa agak bilangi pemuda-pemuda hak masuk nusuk dalam gua tu, Tuhan ajar ke Nabi kita macam ayat tadilah. Ayat surah Al-Kahfi tadi, ayat ia ke-23. Dia kata, Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Royak Muhammad kepada orang yang duk tanya tu, berapa ramai kat pemuda-pemuda tadi. Jadi bilanginya boleh orang lain teka, tapi bilangi sebenarnya Tuhan yang lebih tahu. Mati ayat situ. Jadi gapo dia nak royak ni? Sedangkan dalam Quran dia ada sebut ayat lagu ni bunyi. Ia boleh kita kata 309 tahun ni lagu ni, ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Ada dalam sebelum pada ni nak sebut lagi fadilat surah ni secara jelas. Nabi kita minta supaya kita baca malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Dua-dua hadis ada. Ada hadis kata malam Jumaat, ada hadis kata hari Jumaat. Jadi dua-dua tu kita amal belakanglah. Kalau tak ada baca malam, baca hari tu. Jangan dia masuk ngorik lah.
Kalau dah masuk maghrib tu hari Sabtu dah. Faham tu tak? Hak moleknya baca malam lah. Sebab ramai pendapat ulama dia kata malam. Walaupun ada dua-dua hadis. Dia lebih kuat malam lagi. Jadi malam jemaah ni start daripada maghrib sampai ke subuh. Masuk waktu subuh. Adik pagi tu masuk hari Jumaat dah. Kalau malam Jumaat belum subuh. Tapi hari pun ada hadis juga. Dua-dua boleh baca. Kalau tak ada malam, bawa ke hari. Inilah surah yang ada cara jelas. Nabi sebut fadilat besar baca surah Al-Kahfi. Cuma dia panjang lah sikit dah. Dekat dengan setengah juz lebih rasanya. Betul tak? Ada pun Yasin yang mau sebut surat mudah tu, dia tidak sebut fadilat malam jemaah. Nak sebut sekali lagi ni, Yasin tu dia tidak sebut fadilat baca malam jemaah. Jangan pusing cerita pula, gilarang baca Yasin pula. Orang royak tadi, Yasin tu tak ada fadilat malam jemaah. Bahkan kalau nak baca juga, tak apalah Quran, boleh baca belakang. Tapi kalau nak cari kelebihan, surah Al-Kahfi. Jangan dikeren nak orang kata ni. Kena faham molek, kena royak molek. Hak ni ya payah benuk ngaji ni, orang royak muka lain, kita muka lain deh. Pada kata tak boleh kau dosa kau baca Yasin harek la ilaha illallah jauhnya pergi. Orang kata lebih baca Al-Kahfi pada Yasin. Betul tak? Kalau kita jumpa orang kata demo ni lega dah nampak. Tapi ada orang lain tu kawan jumpa kaya pada demo lagi. Berapa kawan sesak kau? Tengok tu. Tidak gong ni kecil. Dah. Dia kaya dah. Demo kaya tak ada dah kapun ni demo lah kaya sekali. Tapi kawan jumpa kaya lagi orang tu pada demo. Apa kawan sesak kau dia tanya. Tak cerdik lagu tu dah. Baik. Jadi dalam Quran ni disebut ni selingin lah nak royak surah Al-Kahfi ni, cubalah ambil amalan. Buat amalan ni tiap-tiap malam Jumaat. Kalau tak ada hamba peraji kadang-kadang tak ada lah orang amalan gisi tu gisi ni tak ada nak baca. Kita baca. Malam tu kadang-kadang tak ada. Kita duk klik duk naik berapa nak buat guna orang suruh go tu lah lepas subuh dah kita ambil pagi kau sebentar. Kadang-kadang hamba pergi awal semayang Jumaat tu. Cuma kita baca dengan telefon dah lah. Dia tak jadi fadilat dia kurang lah tidak baca di mushaf ni panggil kan. Jadi baca juga orang panggil kan. Jadi kadang-kadang kita pergi awal masjid kan ambil dalam 15 awal. Boleh hambulan 10 minit, boleh habis 10 minit. 12 minit. Yang betul ada pun 12 minit dan sudah. Tak tahulah kita baca cepat sikit. Pasal kini sebab sejuk hamba baca 25 minit. Sejuk. Jadi di masjid kadang-kadang 15 minit nak nanti orang band tu dah lah habis. Jadi nak royak gini lah biarlah tak apalah. Cuma boleh juga siang hari dan boleh juga malam kan. Jadi bacalah surah. Jadi kalau tukar lagi baca daripada baca surah Yasin tu kita kenal mudah tukar ke surah Al-Kahfi dah. Kalau nak cari markah lebih, pahala lebih. Dah kalau tak boleh juga bacalah Yasin dan buat guna kan. Orang nak royak sini kita kecek dengan orang yang boleh baca Quran dah kan. Dia duk amal Yasin semua. Naiklah tarah sikit. Tukar. Baca Yasin malam lain. Faham dia? Tu dia. Faham tu dia? Jangan duk kara cerita lagu lain pula dah. Jadi dalam surah ni dia sebut dengan cara jelas. Walaupun jelas Tuhan kata hakikat sebenar bilangin tu dia saja yang tahu. Tapi dari segi lama masa Tuhan royak. Walabithu fi kahfin salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka selama 300 tahun dengan qiraat ahli kitab. Dan hendaklah kamu tambah 9 tahun lagi. Mana 309 tahun. Nya tidur. Lepas tu buat apa tidur? Siapa tak buruk tidur kan? Kalau batang kayu kalau duduk atas tanah lama ni buruk dah. Ni tubuh orang duduk. Tak ni makan, tak hal ni jadi sebab tu orang panggil cerita pelik. Kalau dia tu tidur 300 tahun hacu lebu tu, supaya kita mau tak ada pelik lah pula. Ya jadi ada satu surah lah tu kisah pelik lah orang panggilnya. Ada jaga-jaga Tuhan ni walaupun dia sebut walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Walaupun dia kata kamu tidak akan dapati bahawa sunnah Tuhan tu berubah. Mana sunnahnya berubah lagi mana kalau cucu api terbakar.
celup air basah dah. Ada kadang-kadang Tuhan buat sunnah, dia panggil sunnah Allah tu, dia berubah macam Nabi Ibrahim capuk dalam api, tiba-tiba tak hangus dah. Nak kuasa Tuhan. Tapi Tuhan dia tidak ada buat semua benda begini. Ada benda yang dia nak royak baru dia buat. Okey, baik. Dan sabda Nabi SAW, tatkala ditanya akan dia daripada sekalian anak bagi musyrikin, Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan barang yang ada mereka itu mengerjakan. Dia kata dia royak ke apa? Nabi bersabda ketika ditanya tentang orang musyrikin, orang-orang kafir duk tanya. Jadi jawab dia, Allah sajalah yang maha mengetahui tentang pekerjaan mereka itu. Baik, jadi dia nak ajar kita ni apa dia? Dia nak ajar kita benda-benda yang didatangi oleh Allah, Tuhan mari, Nabi royak, kita kena terima seadanya. Inilah dia pegangan para sahabat Nabi, disambung oleh para tabi'in dan imam pak mazhab, orang panggil salaf. Puak salaf ni kita akan tengok depan ni, dia tidak akan lakuh pagar, orang panggil. Hak mana Tuhan royak lagu tu lah dia pakar. Hak mana Nabi royak lagu tu lah dia buat. Nampak situ tak? Ni orang panggil orang salaf. Dan minggu lepas yang sudah bincang dah. Satu ayat ni, nak sebagai contohnya ialah lagu mana orang salaf dia pegang perkataan Tuhan. Bila Tuhan kata, amun nak sebagai rumus yang hak baru ni. Bila Allah sebut Ar-Rahman alal arsyistawa. Kalau terjemuh dia akan jadi Allah Ar-Rahman itu di atas aras ia berada. Tuhan sebut dia berada di atas aras. Lagu mana? Orang salaf ni, dia kata Tuhan sebut makna istawa ni ialah Allah berada di atas. Iaitu Allah berada di atas aras. Lepas tu Tuhan ni dia duduk lagu mana atas aras? Sebab dia Tuhan. Duduk-duduk ni supaya kita ni, supaya lo ni ambo duduk atas kursi. Ni semua mari Jumaat malam ni pun duduk atas latar dah. Tu orang panggil duduk. Lepas Tuhan duduk lagu tu juga kau tak. Tapi duduk tetap duduk. Jadi dia kata lagu mana orang salah ni? Dia kata mengikut keadaan dan cara yang layak bagi kebesaran dan kemuliaannya dan tidak menyerupai makhluk. Tu. Anak koci dia bekas itu. Tuhan duduk. Pas duduk lagu mana kita tak tahu sebab dia tak royak. Duduk lagu mana? Duduk yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan dia. Pandailah cara dia ni. Sebab apa yang kita kata duduk? Dah dia royak duduk. Padu serupa kau duduk dengan kita? Tak. Bukan sekat tak serupa dengan kita. Tak serupa dengan semua makhluk. Pas duduk lagu mana? Duduk cara Tuhan. Inilah orang nak royaknya pegangnya golongan salaf. Siapa dia salaf ni amun nak royak sekali lagi ni? Ialah start daripada sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dah. Turun-turun pas disambung oleh pulau-pulau tabi'in macam Sa'id Al-Musayyab, Amrullah Ibn Mubarak, Ibn Syihab Az-Zuhri atau nama-nama pulau tabi'in dah. Turun ke Hasan Basri. Lepas tu mari kepada imam pak mazhab, imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hanbali, semuanya pegang ini dia belah ni dah. Apa situ dah? Dan beroyak baru ni mari dah puak-puak panggil kedian daripada tu dia panggil ahli kalam. Ahli kalam dia berasa pelik bila bunyi Tuhan duduk ni, otak dia tak boleh terima. Pasal duduk-duduk ni orang dia kata. Sebab dia terpengaruh dengan falsafah barat yang sebut dah dulu. Sebab orang putih tak boleh terima. Jadi dia tu dia buat mari pemikiran tu tak boleh kata dia buat lagu mana. Allah bukan berada di atas aras. Dia kita tak boleh kata Tuhan duduk atas aras. Dan tidak bertempat di mana-mana dia kata. Dalam ungkapan dia sebut Allah maujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Jadi bercanggah dengan hak. Tuhan kata dia duduk atas aras. Dia kata tidak tepat. Pagar dia makna istawa. Istawa tu ditakwil. Makna takwil ni tukar kepada makna istaula. Maknanya memerintah. Jadi kalau bunyi memerintah tu tidaklah nampak Tuhan duduk dia kata. Boleh nampak tak? Dia pergi tukar. Siapa dia tukar? Puak-puak ahli kalam. Ahli kalam tu hak kita duk belajar turun-turun temurun dia hurah sifat, hak kita duk ngaji sifat 20 tu ahli kalam lah tu.
Kalau tanya bahasan ilmu, bahasan hak sifat 20 tu, ada puak sahabat, Nabi dulu sahabat Imam Pak Mazhab duduk main kau lagu tu, jawab dia dok. Hak baru tu, ilmu kalam tu hak baru. Baik. Jadi bila ditukar kepada istaula, jadi Ar-Rahman alal arsy istawa tu bermakna Allah memerintah di atas arsy. Jadi kalau boleh memerintah, kita tidak nampak duk cakap lah dia kata. Jadi dia gitu tukar makna. Jadi golongan salaf tadi, hak tadilah dia marah, dia kata, apa kita ya pandai-pandai gitu tukar. Kalau tak betul nak guano. Siapa dia boleh kata benda ni betul. Sekedar Nabi tak kata. Duk situ dah. Boleh faham dah? Kalau tak faham tanya lalu dah. Baik. Kisah tu. Mari pula ayat kedua. Jumpa dalam Quran dia kata yadullah fawqa aydihim. Terjemuhnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Surah Al-Fath ayat 10. Nampak tak? Tangan Tuhan duduk atas tangan mereka. Orang salaf, siapa dia salah tadi? Puak-puak sahabat, puak Imam Pak Mazhab tadi kan? Orang dulu. Dia kata lagu mana? Makna yadullah ialah tangan Allah. Mengikut keadaan dan cara yang layak bagi kebesaran dan bukan kemuliaan, bukan memuliaan, kemuliaannya. Dan tidak menyerupai makhluk. Tangan Allah memang tangan. Pas tangan lagu mana? Tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan dia. Serupa ke tak dengan tangan kita? Tak. Lepas tu serupa dengan apa? Tak ada serupa. Kalau serupa bukan Tuhan. Pahaya kita kata tangan tu. Dah Tuhan kata tangan. Dan Nabi pun tak pernah royak tangan itu makna lain. Nampak situ tak? Dia tak berani nak lakuh tara apa-apa salah. Tangan tetap tangan. Tiba-tiba puak-puak ahli kalam ni dia tukar. Allah tidak mempunyai tangan. Dia kata Tuhan tak ada tangan. Mana boleh tangan-tangan ni orang. Lembu tak ada tangan dah. Kera yang ada tangan, ada kaki belakang lembu dah. Lepas tu dia Tuhan kata yadullah tu. Dia kata makna yadullah tu ditakwil. Dia takwil semacam. Dia tukar sama. Tukar kepada makna kudratullah. Maknanya kuasa Allah. Boleh faham lah? Siapa dia tukar ni? Puak-puak ahli kalam. Ada pun golongan sahabat dulu, para tabi'in, golongan salah dulu, dia tak tukar. Tangan Allah tetap tangan. Okay. Kita tengok ni dah. Abu Hanifah, dia kata guana ni dah. Hak orang duk tukar ke tangan ni dia ni, bukan kata tok lebah lekeh-lekeh dok ni. Abu Hanifah siapa dia? Imam Hanafi. Dia mati tahun 150, dia beranak tahun 80. Nabi mati 70 tahun, dia lahir dah. Tikah tak banyak dengan Nabi dah. Imam Hanafi. Dia kata lagu mana? Walahu makna walillah. Yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahullah fil Quran min dhikril wajhi wal yad wan nafs. Fahuwa sifatun bila kaif wala yuqalu anna al-yad qudratuhu aw ni'matuhu li'anna fihi ibtalus sifah wa huwa qawlu ahli al-qadri wal i'tizal. Ini Imam Hanafi kata Allah mempunyai tangan. Imam Hanafi kata Tuhan ada tangan. Ada wajah ni muka. Ada zat. Seperti mana Allah sebut dalam Quran. Tuhan sebut wajhullah, muka Allah. Dengan sebutan wajah, tangan dan zat. Dan ia merupakan sifat-sifat Allah yang tidak diketahui kaifiat ataupun kelakuan atau bagaimana cara. Tuhan sebut tangan, kita tak tahulah mana tangan. Tuhan sebut muka, kita tak tahulah mana muka. Tuhan sebut zat, kita tak tahu zat Allah lagu mana. Dan dia larang pula. Tidaklah dikatakan tangan di sini dengan mana kudratnya. Tengok. Imam Hanafi kata jangan kata tangan itu kudrat atau nikmatnya. Kerana ia bermakna menafikan sifat Allah. Maknanya kita nafi. Tuhan kata sifat ada tangan, kita kata tak. Imam Hanafi kata tu. Dan itu adalah pegangan pahaman Qadariyah.
Tengok. Kita duk marah sangat faham Qadariyah. Imam Hanafi kata orang yang tukar makna tangi Allah kepada kudrat ataupun nikmat Allah itu faham Qadariyah dan Mu'tazilah. Ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Boleh faham rusnya senyap takut tak faham. Imam Hanafi kata tak boleh kata. Bila Tuhan kata yadullah, tak boleh pergi tukar. Bila Tuhan kata tangi Allah, kita nak tukar tangi itu kepada kudrat ataupun nikmat. Sebab kalau buat lagu tu, kita pergi menafikan sifat Tuhan. Kudrat suku, nikmat suku, tangi suku. Dia kata. Sifat suku-suku. Tiba-tiba kita pergi capur buat sekali tu. Dia kata, bukan hamba kata. Imam Hanafi kata. Kalau tak setuju juga, pergi lawan Imam Hanafi dah dia menak tak? Dia sebut dalam kitab dia, kitab Al-Fiqhul Akbar. Pasal apa? Dia kata kalau kita tukar makna tangi kepada kudrat, makna tangi kepada nikmat, itu pegangan Qadariyah dan Mu'tazilah. Kok kita duk marah semua. Orang ilmu kalam pun duk marah. Mu'tazilah duk sebut semua, penuh mulut dia sebut. Mu'tazilah tak betul, Qadariyah tak betul. Tiba-tiba pegangan belah ni dia tak khabar. Pegangan Qadariyah, pegangan Mu'tazilah. Siapa dia kata tu? Imam Hanafi. Boleh faham tu dah? Imam Nawawi pula kata gana ni. Hak kedian ni Imam Nawawi kita ni. Dia mati tahun 970 ni. Kedian ni dah. Dia kata gana dengan Imam Hanafi. Imam Nawawi kata. Hadha min ahadith sifat. Wa mazhabus salaf annahu la yatakallamu fi ma'naha bal yaqulun. Yajibu alaina an nu'mina biha wa na'taqida laha ma'na yaliku bi jalalillahi ta'ala ma'atiqadina laysa kamithli syai' wa hadha al-qawl ikhtaruhu jama'atun min muhaqqiqil mutakallimin wa huwa aslam. Ini bukan hadis, dia perkataan dalam kitab dia. Katanya Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia. Inilah daripada beberapa hadis tentang sifat Allah. Di mana mazhab salah tidak akan menghurai maknanya, bahkan mereka berkata wajib ke atas kita untuk beriman dengannya dan beriktikad dengannya. Faham tak? Imam Nawawi kata ni hadis-hadis atau ayat Quran mengenai dengan sifat Tuhan macam tangan tadi. Dia kata mazhab salah tu dia tak boleh, dia tidak hura. Bila sebut tangan dia tidak hura tangan belah mana. Bila sebut muka dia tidak hura muka belah mana. Tapi kita wajib beriman dan beriktikad bahawa Tuhan ada tangan, tak ada wajah, ada zat. Beza tu dah. Bila sebut tangan, janganlah nampak tangan seperti kita serangga ada jari ni. Tangan Tuhan, ia layak bagi Tuhan. Siapa dia kata? Imam Nawawi. Pak kita nak duduk mana, nak pakai buah siapa? Macam kita nak duduk alik ulama kalian, nak pegang siapa dia? Cuba sebut. Ulama mana kita nak pegang? Kali-kali sebut, kita sendiri tak kenal, kita pegang siapa. Nah, dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah. Tangan itu tangan yang layak dengan kebesaran Allah. Muka-muka yang layak dengan kebesaran Allah. Tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Tak serupa. Kita kena iktikad bahawa walaupun Tuhan sebut tangan tapi tidak serupa dengan tangan makhluk. Inilah pendapat, katanya Imam Nawawi, pendapat yang dipilih oleh golongan muhaqqiq mutakallim. Dia ada golongan mutakallim pula, orang yang menyemak balik. Dan katanya Imam Nawawi, inilah pendapat yang lebih selamat. Tengok Nawawi kata selamat. Tak usah pakarlah dia kata ilmu kalam tu, pakar hak ni. Sebab Imam Nawawi kata selamat. Pakar hak mana? Pakar kita isbat sifat, kita pegang sifat. Bila Tuhan kata tangan-tanganlah, jangan nak tukar kau kudrat. Sebab Imam Nawawi kata tak selamat lagu tu, takutnya marah Tuhan. Faham tu Boleh faham buat sini. Bila Tuhan kata muka, kena kata muka, jangan ditukar kepada zat. Bila Tuhan kata duduk, kena kata duduk, jangan tukar ke memerintah. Takut apa? Takut tak selamat. Siapa dia kata tu? Imam Nawawi. Kalau berasa nak lawan Imam Nawawi lah. Tak tahu dah ulama kalian lagi tukarnya Imam Nawawi marah. Boleh faham
Biar tahu nak suruh geng, nak suruh tahu naik jatuh. Dia mari sini duk marah-marah dan kata Tuhan duduk menyerupakan Tuhan dengan pakai mujassimah. Nanti nak tengok sikit lagi gapo dia sebut depan dia. Baik. Lagi nak sebut lagi. Ada hadis Nabi, Pak. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa'aghfaralah. Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Nabi kata gitu, dia kata Tuhan turun tiap-tiap malam bila ada 1/3 baki nak cerah. Jadi Tuhan turun. Pak kita pun pelik, kalau Tuhan turun sini, palai itu tak cerah lagi. Tuhan turun Tuhan. Dia bagi nak mikir gitu. Nak mikir lagu tu orang panggil tak betul dah sebab kena mikir cara Tuhan. Jika kita berasa pelik, tidak pelik logo Tuhan. Dia buat lagu mana? Mana tahu kita. Dia kata dia turun, turun. Bila Tuhan turun katanya Nabi, ni hadis Bukhari Muslim. Tuhan turun ni Tuhan kata, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Tuhan tahu tu. Ni pagi esok ni dekat nak subuh ni. Tuhan turun. Dia tanya siapa dia, nak berdoa, aku nak kutip habis ni dia minta. Tapi tak ada arah kita duduk tarik ke selimut tidur ke rumah. Tak ambil kesempatan berdoa. Kau mana? Tak kuasa rugi dah. Ni, tak rugi lagi ni, ni tak mati lagi ni. Malaikat yang bangun dah. Doa. Kuasa. Belum subuh tu. Tuhan tahu mana benar. Mana hamba-hamba aku nak berdoa, aku nak kutip habis dia kata. Maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, dia kata, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, siapa dia nak minta ampun aku akan ampun berhabis, dia kata. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi gapo nak royak ni? Tu cerita lain, hak nak suruh pakat bang tu cerita lain. Nak royaknya dalam hadis ni dia Nabi sebut Tuhan turun. Tuhan turun ni puak-puak ilmu kalian ni dia ngetak bodoh selalu. Macam dia berasa tak boleh terima tangi Tuhan ada tangi, Tuhan ada muka, dia tak boleh terima. Dia ngetak bodoh selalu. Dia takut jadi serupa dengan orang. Maka bunyi Tuhan turun, dia nampak sebab kita naik punya turun dah. Naik rumah turun, naik kapal terbang turun. Tuhan lagu tu pedok. Jadi orang salah mudah kira tengok puak-puak salah puak sahabat. Dia kata ke mana? Makna yanzilu Rabbuna ialah Allah turun ke langit dunia mengikut keadaan yang dia kehendakinya dan cara yang layak bagi kebesaran dan kemuliaannya dan tidak menyerupai makhluk. Dia turun lagu mana Tuhan? Mana tahu dia turun. Apa kita kata Tuhan turun? Dah Nabi kata Tuhan turun. Nampak tak? Pak dia gaji dengar orang ahli ilmu kalian dia duk bahas. Kitanya 1/3 kita pukul berapa start kata? Pukul 3 pak kita. Tempat lain tak pukul 3 lagi dah tu. Tuhan turun sini, pas turun situ. Cak turun semua Tuhan dia kata. Tengok dah. Nampak tak? Sebab dia mikir seperti kita. Kita kalau dia turun rumah, turun kok tangga ni, tak boleh turun dah kok tangga ni. Tu kita. Tuhan berapa belah kali turun, mana tahu dia. Nampak tak? Dia tak boleh duduk situ. Dia tak boleh mikir ya Tuhan ni bagian pelik. Nampak situ tak? Cuba tengok dah. Ahli kalam saat ni orang salah. Dia kata kita terima. Dah Nabi kata Tuhan turun dah. Tapi ahli kalam dia tukar. Allah tidak turun dia kata. Makna yanzilu Rabbuna tu ditakwil. Dia tukar pula dah. Ke makna yanzilu rahmatu Rabbina. Turun rahmat Tuhan. Bukan Tuhan turun rahmat dia turun. Ataupun yanzilu sawabu Rabbina. Turun pahala. Tuhan dah pahala turun rahmat. Dia tukar. Lepas tu kita nak tengok pula komen. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jilani. Kayak kita nak jadi tok wali dia sebut semua ni Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul tak? Tak ada orang tak kenal dia. Wali kenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Gaji dengan nama. Orang nak ngaji ilmu, nak jadi tok wali sebut sama. Syekh Abdul Qadir Jilani. Hak tepat ni sebutin dia mau tak turut dia.
Lagu mana kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ni dia sebut. Wa annahu ta'ala yanzilu fi kulli laitin ila sama'id dunya kaifa sya'a wa kama sya'a. Fayaghfiru liman aznaba wa aqta'a wa ajrama wa asal liman yaktar min ibadihi wa yasha. Tabaraka wa ta'ala al-aliyyul a'la la ilaha illallah wa lahul asma'ul husna la bima'na nuzulir rahmah wa thawabihi ala madda'atul mu'tazilatu wal ash'ariyatu. Maksudnya je bahawasanya, tengok Syekh Abdul Qadir Jilani kata kawan, Allah turun setiap malam ke langit dunia sebagaimana yang dia kendaki dan bagaimana dia kendaki. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, belah mana Tuhan nak turun, lagu mana dia nak turun, tu kerja dia. Kita tak wajib tahu. Pasal apa? Dia Tuhan. Berasa pelik dah Tuhan. Kalau tak pelik tidak Tuhan. Ha, dia duduk situ dah. Maksud ni, kalau tidak pelik tidak Tuhan. Maka dia mengampunkan bagi sesiapa yang berdosa. Teko dia turun, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang bersalah, yang berbuat jahat dan yang deraka untuk siapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-Nya dan siapa yang dikendakinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tinggi, tiada Tuhan melainkan dia, yang mempunyai nama-nama yang elok. Tengok dia marah sini ni. Tidaklah turun itu dengan makna turun rahmat. Yang puak-puak ahli kalian tak duduk tukar. Tuhan turun, dok dia kata rahmat turun. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dok. Bukan makna Tuhan turun, tapi bukan makna rahmat turun, tapi Tuhan turun. Tuhan turun. Dan bukannya turun pahala. Sebagaimana disebut ni, yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Ni. Kalau kita tukar makna kepada Tuhan turun tu kepada pahala turun, atau rahmat turun, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu fahami Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang tak asyik belakang kan? Hak sesat. Siapa dia kata? Syekh Abdul Qadir Jilani. Kena reti kata dalam kitab dia Al-Ghaniyah li talabitil tariqil haqq. Bukan kecil saja ni, ada dalam kitab dah. Masalah dia tak asyik buka kitab, nanti tak asyik baca. Tak jumpa lah bagian ni. Dia kena cari bagian ni. Bukan dia congok, nak kecek untuk lepas mulut dengan orang royak tu. Bukan mengajar lah tu. Betul tak? Ambil ada dalam kepala. Dia nak boleh rekod kan, dia kena korek cari kitab tu, belem-belek hot tu. Betul tak? Okey. Ni lepas dah ni kan. Ni nak bincang sikit. Kenapa ahli kalam tidak mahu mengisbatkan sifat Allah? Bahkan mereka mentakwil. Faham tak? Bapa pokok ilmu kalam itu dia tak si terima sifat Allah seadanya. Bila tangan dia nak tukar ke kudrat, bila istiwa dia tak si kata duduk, dia nak kata memerintah. Bila kata wajah tangan, wajah Allah, dia tukar ke zat. Bila ada hadis kata Tuhan turun, dia kata bukan Tuhan turun, pahala turun, rahmat turun. Bapa dia tak si sangat. Nak tahu tu dah. Dia kata gen. Kerana mereka menganggap isbat sifat boleh menjadikan gapo dia? Tajsim. Gapo makna tajsim? Menganggap Allah itu berjisim. Tuhan ni berjisim, tokoh seorang. Memang Tuhan tak boleh kata gitu dah. Ataupun tasbih. Tasbih ni gapo dia? Menganggap Allah itu serupa dengan makhluk. Hak tu dia tak boleh kata turun tu. Takut jadi serupa dengan makhluk. Kita dengar jawapan dah. Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar memetik pendapat Imam Ishaq Ibn Rahawai. Ni orang buat golongan atas belakang, tabi'in belakang ni. Dia kata lagu mana? Imam Ishaq Ibn Rahawai dia kata, innama yakun tashbih idza qala yad mislu yadi aw sam'un kasam'i fa hadha tashbih. Adapun menjadikan seseorang itu mentasbih. Faham tak maksud mentasbih? Tasbih ni mana? Anggap Tuhan itu serupa dengan makhluk. Belah mana boleh jadi anggapan Tuhan itu serupa dengan makhluk? Bila dia berkata tangan Allah adalah seperti tangan aku. Atau pendengaran Allah sama dengan pendengaran aku. Kalau dia tanya, tangan Tuhan lagu mana? Seperti tangan aku lah. Telinga Tuhan lagu mana? Seperti telinga aku lah. Kalau dia kata gitu, baru dia kata tasbih. Katanya Imam Ishaq Ibn Rahawai.
Ini bukan hamba kata, tu dia kata. Kita petik orang-orang tokoh-tokoh orang hebat dulu lagi. Faham ni? Wa amma, tengok dia kata, idza qala kama qala Allah yadun wa sam'un wa basarun fala yaqulu kaif wa la yaqulu misl fahadha la yakunu tashbihan indahu qala ta'ala laisa kamitsli syai'. Adapun apabila dia berkata seperti firman Allah dengan menyebut tangan, pendengaran dan penglihatan Allah tanpa berkata bagaimana dan tanpa mengatakan bandingan, maka ia demikian itu tidak menjadikan tasbih. Kata dia gain dia. Tapi kalau orang tu kata tangan Allah tapi tidak serupa dengan tangan kita, dia tidak royak belah-belah mana. Wajah Allah tapi tidak serupa dengan wajah makhluk. Allah turun tidak serupa dengan turun makhluk. Itu tidak dinamakan tasbih. Katanya Imi Ishaq Rawan. Hak tasbihnya lagu mana? Kalau dia sebut tangan Allah supaya tangan begini, kaki Allah, muka Allah supaya muka orang ni. Kita pergi buat bandingi baru jadi penyerupaan. Baru kita anggap Tuhan itu serupa dengan makhluk. Tapi kalau dia kata tangan Allah, tetap tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Dia sebut sebagaimana Tuhan sebut, sebagaimana Nabi sebut, lagu tu tidak dinamakan tasbih. Hak pok-pok ilmu kalian kata duk tasbih, musyabbihah dia sebut semua. Faham tak? Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah memetik perkataan Ibnu Abi Hatim. Katanya dia, aku mendengar ayahku ni Abu Hatim berkata petanda golongan Jahmiyah adalah mereka yang menggelarkan ahli sunnah dengan gelaran musyabbihah. Dia kata legana, ayah aku kata kalau nak kenal puak-puak Jahmiyah. Jahmiyah ni golongan sesat juga ni. Dia kata kalau nak kenal puak-puak Jahmiyah, dia duk galik tuduh orang musyabbihah, tuduh orang mujassimah. Betul tak? Puak-puak ilmu kalian dia kata gitulah. Kita duk dengar. Dia kata puak-puak ni, dia kata puak ni telah menjadi kupu dengan Allah kerana dia mentajsimkan Allah, kerana menganggap Allah itu jisim, menganggap Allah tu serupa dengan makhluk. Pak kita tanya lagu mana dia kata Allah tu serupa dengan makhluk? Dia kata Tuhan turun. Dia kata sekat tu. Padahal dia kata Tuhan turun serupa turun kan? Tak boleh kata Tuhan turun pun tak boleh kata. Tu dia kata. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani dia marah lah kalau kata Tuhan tidak turun. Boleh faham tak? Hak dia tu tak serupa dengan puak-puak hak imi-imi dulu. Jadi kesimpulannya nak orang, kita nak duduk alik mana? Kita nak gantung ke siapa? Tidak ke sedap kali kita gantung dengan para sahabat. Puak-puak hak kita dengar tak ada dengan hujah dia. Daripada duduk gantung hak orang duduk main dengan ilmu kalam macam ni. Nak dia salah? Memang lah. Imam Nawawi sebut tadi, salah tak selamatnya. Selamat. Jalan selamat. Pasal apa? Inilah pegangan para sahabat. Imam Pak Mazhab. Ada pun ulama kalian dia mari ke dia. Dia gini. Bila kita nak bahas Tuhan dengan otak ngakal ni kan, hujah akal, itu sesuai. Bila kita nak berdepan dengan orang kafir. Bila orang kafir yang buat contoh kan, Tuhan ni ada. Kalau kita nak tanya orang kafir, sama orang kafir, gapo dia Tuhan ni ada? Gapo bukti Tuhan ada? Takkan kita nak ayat Quran kata ada, dia tak percaya ke Quran. Maka kita perlu hujah akal dengan orang kafir. Jadi kita akan kata wujudnya alam, mustahil sesuatu benda ni wujud dengan sendiri, mesti ada pencipta. Ada. Atau panggil hujah akal. Tapi kita orang Islam ni, dah kita percaya dah. Kita percaya ke apa? Titik kita letak kita ni, kita kena percaya ke Quran dulu. Betul tak? Tak percaya ke Quran, pakai awal lalu, tak sebab bahasa dah. Kita tak percaya. Mu pegang Quran sebuti, boleh duk cari hujah akal. Mana bukti Tuhan ni ada? Quran kata Tuhan ada. Mana bukti Tuhan ni Tuhan ada? Tuhan ni kekal. Quran sebab ada ayat Quran menyebut Tuhan kekal. Tuhan ni tidak ada permulaan. Qadim kita panggil kan? Misalnya dalam sifat 20 dia dak baca. Wujud ada, wujud kidal. Kidal ni maknanya sedia kala Tuhan tak ada mula. Lepas tu
Dalam syarah dia, dalam kitab dia sebut, dalil Tuhan ni qadim ialah akal kita tak boleh terima kalau Tuhan ni baru. Sebab baru-baru ni makhluk. Dia main akal. Kita orang Islam dah ni, mana dalil Tuhan ni qadim? Quran kata qadim. Kita sandar ke Quran. Sebab apa? Kita percaya dah ke Quran. Tak sedua marilah hujah akal. Boleh nak guna hujah akal kerana kecik nak berlawan dengan Cina ni. Dengan orang kafir. Betul tak? Jadi orang panggil obat tak kena. Duk ngajar ke orang kampung, hok percaya ke Quran dah, duk pergi mari obat hok nak lawan orang kafir. Buat apa? Kalau orang tanya boleh ke duk guna ilmu kalam ni dalam nak menegakkan akidah, boleh bila nak berlawan dengan orang kafir. Guna hujah akal. Pasal ilmu kalam ni dia pakai hujah akal. Faham tak? Bagi kita orang Islam, dah orang jinak nak mari ngaji akidah, buka Quran lah. Dalam Quran sebut berlaku hok wujud kidan. Wujud kidan berapa muka 808 hadis semua ada dalam Quran dah. Ajar ayat Quran. Kau lagu mana? Tak payah hujah akal. Hujah akal ni untuk lawan orang kafir. Dah kita ni syarat nak jadi orang Islam kena pegang Quran dulu. Kita balik Quran lah. Sebab itulah cara yang selamat ialah kita ajar akidah melalui pemahaman Al-Quran dan hadis. Situ dia. Mudah sebagai cara ni. Belah sekat dia. Sekat tu dia dah.